Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kelas matematik tingkatan 1, kita sambung lagi belajar bab 8 garis dan sudut. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 8.1.3, mengenal, membanding beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus, sudut refleks dan sudut putaran lengkap. So ada 3 jenis sudut. Yang pertama sudut pada garis lurus, yang kedua sudut refleks dan yang ketiga sudut putaran lengkap. So kamu kena tahu nama-nama sudut dan juga ciri. Selalunya kita akan fokus kepada nilai sudut lah. Okey, setiap sudut tu dia ada nilai dia. So kamu kena hafal lah nama sudut dengan nilai. Okey, untuk tajuk hari ini bermula buku teks muka surat 173. Okey, sudut yang pertama tadi, nilai sudut pada garis lurus. Okey, so nilai sudut pada garis lurus. Pada suatu garis lurus, nilai dia mesti 180 darjah. So, kamu kena hafal sudut garis pada garis lurus 180 darjah. Okey, maka hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Okey, maksud ayat ni, ini ada satu garis lurus. Okey, so daripada sini ke sini contohlah, mana-mana lah So nilai dia ialah 180 darjah. Ini maksud ayat yang pertama tadi tu. Okey. So jika ada lebih daripada satu sudut, contoh garis lurus, ini satu garis lurus semua 180, ada satu lagi garis kat sini. So bermakna akan jadi dua sudut. So ini sudut yang pertama, katalah kita label A, yang ini sudut yang kedua kita label B. So maksud ayat yang maka hasil tambah. So bermakna simbol sudut A. Sudut A tambah dengan sudut B. So nilai dia berapa? 180 darjah. Ini maksud ayat yang bawah ni. Okay, tak kiralah ada berapa sudut dekat garis lurus. Kalau ada 3 pun, kita tambah ketiga-tiga akan jadi 180 darjah. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau satu sudut saja pun 180. Kalau ada 2 sudut, 3 sudut, pada garis lurus nilai dia tetap akan 180 darjah. So tolong hafal Okey, ini yang pertama. Yang kedua, sudut refleks. Okey, nama dia sudut refleks Okey, sudut refleks ialah sudut dengan saiz lebih daripada lebih daripada 180 darjah kurang daripada 360 darjah. So itu ciri atau nilai sudut refleks. Nama sudut refleks, nilai dia lebih daripada 180 tetapi kurang daripada 360. Okey, so kalau kita nak lihat pada rajah, so ini garis lurus. Okey, semua ni 180. So dia akan turun ke sini. Contohlah so bermakna daripada sini mai sini 180 pusing lebih sikit. So bermakna sudut ni ialah sudut refleks. Okey, so kita lihat bukan dia ada satu rajah saja, ada pelbagai rajah lah. Contoh kalau garis ke sini, ini semua 180 kan. Kita corner pergi sana. So bermakna semua ini sudut kat luar ni nama dia sudut refleks. Okey, sudut yang besar ni. Dalam ni lebihan dia lah. Okey, so bermakna bila kamu nampak rajah yang macam ni, ini adalah sudut refleks nama dia. Kenapa sudut refleks? Lebih daripada 180 bermakna lebih daripada satu garis lurus dan kurang daripada 360. 360 tu satu putaran lengkap. Satu bulatan adalah 360 darjah. Okey. So hafal, sudut yang kedua sudut refleks. Nilai dia apa? Lebih daripada 180 darjah kurang daripada 360 darjah. Sudut yang ketiga, sudut putaran lengkap. Satu putaran lengkap ialah 360 darjah. Maksudnya satu bulatan lah. Contoh macam ni. Ni satu putaran lengkap. Main sini. Okey. Ni nampak dia jadi bulatan kan. So nilai dia ialah 360 darjah. Kalau kita pupur garis dia macam ni lah. Daripada sini pusing bertemu balik. So bermakna sudutnya ialah 360 darjah. So maka hasil tambah sudut-sudut pada satu titik ialah 360 darjah. Okey, ayat ni bermakna kita guna titik. Kalau kita guna titik, ini titik kan. Okey, bermakna pusat. So ini ada garis. Ini pun ada garis. Ini pun ada garis. Kita buat beberapa garis. So bermakna ini sudut yang pertama, sudut A.
Dia bermula daripada satu titik nah. Ini sudut B. Yang ini sudut C. Yang ini sudut E. So ada berapa sudut? Sorry, A, B, C, D. Sorry, ini D nah. Okay. Sudut yang last ni adalah sudut D. Okay. So ada 4 sudut. Tak kira lah ada berapa sudut. Janji dia ada bermula daripada satu titik. Maka jumlah dia ialah 360. So kalau kita nak bina ayat matematik, kita akan tulis sebagai sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D. Berapa semua? Sama juga dengan 360. Sebab dia adalah satu putaran ataupun sudut pada satu titik. Nah, pada satu titik dia tetap akan jadi satu putaran. Okay, so 3 sudut ni kena hafal. Okay, yang pertama sudut pada garis lurus 180 darjah. Okay, tak kira lah garis lurus tu P ke mana, mengufuk ke, mencancang ke atau menyerong ke, sudut semua dekat garis lurus 180. So kalau ada sudut-sudut lain dalam tu, kalau kita tambah pun tetap akan jadi 180. Okay, sudut reflect pula apa nilai dia? Lebih daripada 180 darjah. Tetapi kurang daripada 360 darjah. Contoh nilai dia 230, sudut 300. So semua tu nama dia sudut apa? Reflex. Dan sudut yang terakhir adalah sudut putaran lengkap atas satu bulatan, nilai dia 360 darjah. Okey, jadi kalau nak bagi lagi faham, ada satu titik, so keliling tu menyeluruh tu semua adalah sudut. Total dia akan jadi 360 darjah. Ada beberapa pecahan sudut, tak kira lah 4 ke 3 ke 2 ke, kita tambah, semua tu akan mendapat hasil 360 darjah. So kamu kena tambah raja-raja yang saya tambah kat bawah ni. Nah, buat guna pembaris nah. Okay, garis-garis tu kena garis lurus. Kita sambung lagi standard pembelajaran yang kedua untuk hari ini, iaitu 8.1.4 memerihalkan sifat sudut. Okey. Tadi kamu dah belajar 3 jenis sudut. So 3 jenis sudut ni ada kaitan pula dengan sudut yang kita akan belajar dalam 8.1.4. Okay, ada nama-nama lain lagi. So untuk hari ni kamu kena hafal nama sudut dan juga ciri serta nilai. Mesti kena hafal. Sebab nanti nak buat pengiraan, kalau kamu tak hafal, dia jadi satu masalah lah untuk kamu jawab soalan. Okay, so kita nak memerihalkan sifat sudut pelengkap. Okay, ini nama sudut yang pertama yang kita akan belajar. Sudut yang kedua, sudut penggenap dan sudut konjugat. Okay, tadi kita dah belajar sudut pada garis lurus, sudut refleks dengan sudut putaran lengkap. So, tadi dah 3 sudut, dah tahu ciri-ciri dia. Sekarang tambah lagi 3 sudut, iaitu sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. So, untuk 8.1.4 ni, kamu rujuk buku teks muka surat 174. Okey. So, apa pula ciri ataupun penerangan ketiga-tiga jenis sudut ini? Okey, jika hasil tambah, ni mesti untuk ketiga-tiga sudut ni melibatkan operasi tambah nah. Okey, jika hasil tambah dua sudut sentiasa 90 darjah. So, kita dah belajar sudut 90 darjah ialah sudut tegak, betul tak? Sudut tegak. Ada tapak dia, ada garis tegak sini, simbol 4 segi macam ni. So, sudut ni adalah sudut tegak. Nilai dia memang akan 90, tak boleh lebih, tak boleh kurang. So, nama dia sudut tegak. Tetapi, jika sudut tegak ni kita bahagi dua, maksudnya ada dua sudut di dalam sudut tegak ni. So, jika hasil tambah dua sudut sentiasa 90 darjah, dua sudut itu disebut sebagai sudut pelengkap. Bila ada dua sudut, kita tak boleh panggil dah sudut tegak. Kita kena panggil sudut pelengkap. Sebab mana kedua-dua sudut tu melengkapi antara satu sama lain. Dan nilai kedua-dua sudut tu bila kita tambah, akan jadi 90 darjah. Maksud di sini, okey. So, ada satu garis. Okey, ada garis sini. Dia mesti huruf L nah. Sudut tegak dia mesti huruf L. So, jika kita kira satu sudut ni 90, tapi kata ada garis dalam ni. So, bila ada garis dalam ni, dia akan jadi dua sudut. So, dua sudut, katalah ini sudut yang pertama A, ini sudut B. Walaupun bentuk dia L, tapi bila dah pecah sudut ni, kita tak boleh guna dah simbol yang 4 segi ni. Kita kena guna simbol sudut yang biasa ni, yang melengkung. So, hasil tambah A tambah dengan sudut B, nilai dia berapa? 90 darjah. So, sudut ni nama apa? Sudut ni ialah, dua-dua sudut ni kita panggil sudut pelengkap.
Apabila kamu tambah menjadi hasil 90 darjah, nama sudut tu ialah sudut pelengkap. Kita tak boleh guna dah nama sudut tu sebagai sudut tegak sebab dia dah ada pecahan sudut. Okey, kita dah bahagikan sudut tu jadi dua. Okey, boleh faham Tapi nilai dia akan jadi 90 darjah. Tapi kita tak guna dah istilah sudut tegak. Jika satu sudut 90 darjah, sudut tegak. Tapi bila 90 darjah tapi ada dua sudut dalam tu, jadi kita akan katakan kedua-dua sudut tu melengkapi antara satu sama lain. So nama sudut tu telah bertukar menjadi sudut pelengkap. Okey. Yang kedua, jika hasil tambah dua sudut juga, dua sudut sentiasa 180 darjah. So dua sudut tu kita panggil atau kita sebut sebagai sudut penggenap. Sudut penggenap nama dia. So tadi kita dah belajar sudut pada garis lurus kan. So kalau ini satu garis lurus, kata kita nak label sudut kat bawah ni, semua ni 180 darjah kan. Okey, tetapi garis lurus juga. Okey, ada garis kat sini. So ada dua sudut lah. So kita tak boleh kata sudut pada garis lurus dah, dia ada nama lain. So katalah ni sudut A, ini sudut B. Dua sudut saja, dia tak boleh lebih. Dia mesti dua sudut saja. So bila ada dua sudut ni, kita nama sudut ni sudut penggenap. So hasil tambah dua sudut ni, sudut A tambah dengan sudut B, sentiasa nilai dia akan jadi 180 darjah. Okey, boleh faham tak? So ini ada kaitan dengan yang kita belajar tadi. Okey, yang kita belajar awal tadi tu. Okey, sudut tegak, sudut pada garis lurus dan juga sudut putaran lengkap. Okey, so bila satu, nama dia macam tu. Bila dia ada dua, nama dia dah bertukar. Okey, cuma nilai dia sama. Okey, yang ketiga, jika hasil tambah dua sudut juga, sentiasa 360 darjah. So, dua sudut itu disebut sebagai sudut konjugat. Okey, nama dia sudut konjugat. Okey, macam tadi kita dah belajar, ini satu garis, ini titik kan. So, sudut keliling ni, semua ni jadi satu putaran lengkap. Semua adalah 360. 360. Okey, satu putaran lengkap. Tetapi jika garis ini ada dua sudut lah. Okey, bermakna daripada sini pergi sini satu sudut. Katalah kita label sebagai sudut A. Dan di sini ada satu sudut, sudut B. Ada jadi dua sudut. So, bila jadi dua sudut, kita tak panggil dah sudut pada satu putaran lengkap. Kita akan sebut sebagai sudut konjugat. So, sudut A tambah dengan sudut B. So, dua sudut ni adalah sudut konjugat. So, nilai dia akan jadi 360 darjah juga. Okey, boleh faham So, ketiga-tiga ni ada kaitan dengan tajuk tadi 8.1.3. Apabila sudut tu dah jadi dua, nama dia pun berubah. Tapi nilai sama. So, kamu kena faham istilah-istilah nama sudut dan juga nilai-nilai bagi setiap sudut. So, tambah ni, rajah yang bawah ni semua kamu kena tambah di bawah nota kamu. Okey, guna pensel dan juga guna pembaris untuk melukis rajah untuk sudut. Okey, kita sambung. Ada satu lagi standard pembelajaran. Okay, sebab standard pembelajaran hari ini dia tak banyak. Jadi saya satu kelas hari ini kita belajar 3 standard pembelajaran. Okey, standard pembelajaran yang seterusnya 8.1.5 menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pelengkap. Okey, yang kita belajar tadi sudut pelengkap ciri dia apa? Tambah dua-dua sudut jadi 90 darjah. Okey, sudut penggenap pula. Okey, kedua-dua sudut bila kita tambah jadi 180 darjah dan sudut konjugat apabila kita tambah kedua-dua sudut nilainya 360 darjah. Okey, untuk tajuk 8.1.5 rujuk buku teks muka surat 175. Okey, so kita lihat contoh, ada rajah dekat sini. Okey, dalam rajah di sebelah P dan 54. Okey, nampak P dengan 54. Bila baca, sambil baca kamu lihat rajah kat sinilah. P kat sini dan 54 ni. Okey, ialah sudut pelengkap. So, kena ingat ciri sudut pelengkap apabila kita tambah kedua-dua jadi berapa? 90 darjah kan? Okey. So, diberi P dan Q ialah sudut penggenap pula. Okey, P dan Q ni, P dengan Q kat sini, nama dia sudut penggenap. So, sudut penggenap, nilai dia bila kita tambah jadi 180 darjah. Betul tak? Okey. So, dan sudut konjugat bagi R. Sudut konjugat bagi R ialah 260 darjah. So, bermakna sudut konjugat bagi R, nilai sudut konjugat ialah 360 darjah. So, apabila salah satu sudut tahu, kita boleh tahulah nilai sudut yang kita nak cari. So, soalan kena hitung nilai P, Q, R dan S. Okey, so ada 4 sudut yang kamu kena hitung. So, kita berbalik pada yang pertama, kita boleh cari nilai sudut P dulu. Kenapa kita boleh cari nilai sudut P? Okey, kita baca balik soalan. P dan 54 ialah sudut pelengkap. Bermakna
P dengan 54, apabila P tambah dengan 54, nilai dia akan bersamaan dengan 90, betul tak? So, kita boleh carilah nilai P. So, P sama juga. Apabila kita tambah dengan 54, jadi 90. So, kita nak tahu P, kita ambil 90 darjah. Okey, tolak dengan 54. Okey, sebab pasangan kedua-dua ni jadi 90. So, satu sudut dah tahu, kita boleh tahu satu nilai sudut yang satu lagi lah. So, jawapan kamu akan dapat P adalah 36 darjah. Okey, selesai satu soalan nilai P. So, apabila kamu buat soalan sudut yang kamu dah cari, kamu dah dapat nilai, masuk dalam rajah. Okay, tulis kat tepi ni, 36 darjah. Okey, dapat. Okey, dapat dah satu markah kat sini. Okey, seterusnya kita cari nilai Q pula. Okey, nilai sudut Q. Okey, sudut Q dan sudut P. Okey, dalam pernyataan ni dah nyatakan P dan Q ialah penggenap. So, kita dah faham kedua-dua P dan Q, kalau kita tambah nilai dia 180. So, sekarang kita nak cari Q. P dah tahu tadi 36 kan. So, kita ambil total kedua-dua tu tadi. Okey, sudut penggenap total dia akan jadi 180. So, 180 tolak dengan nilai kita cari P, iaitu 36 darjah. So, dekat sini kalau kamu tak dapat cari P, Q pun kamu tak dapat lah. Soalan ni dia ada kaitan. Salah satu soalan salah, soalan lain pun akan salah. So, kamu tolak sajalah. Total P dengan Q 180. Kita nak cari Q, P dah ada nilai. So, buat mana 180 tolak dengan 36 darjah. So, Q dapat 144 darjah. Okay, boleh. So, masukkan. Dah dapat Q, tulis 144 darjah. Okay, so ingatlah bila soalan yang melibatkan sudut, kalau kamu dah dapat nilai sudut yang kamu cari, kamu catat di dalam rajah. Di dalam soalan lah, kamu catat kat rajah dalam soalan tu. Supaya nanti senang nak bantu kamu untuk jawab soalan yang lain. Okay, untuk soalan R dengan S, kita pergi ke slide yang seterusnya. Okay, so dua sudut tadi kita dah tahu. Okay, sudut yang pertama yang kita cari tadi adalah sudut P, nilai dia adalah 36 kan. Okay, kita tulis balik kat rajah yang ini. Okay, rajah yang sama lah. Saya copy balik supaya kamu lebih faham lah. Okay, untuk Q tadi kita dah dapat nilai 144 darjah. Okay, so dua sudut dah tahu. Kita nak cari sudut yang seterusnya, iaitu sudut R. Okay, sudut R ialah, dalam pernyataan menyatakan sudut R, okay, sudut konjugat bagi R ialah 260 darjah. Bermakna R dan 260 darjah nilai dia 360. So, kita nak tahu R, kita ambil nilai R. Okay, di depan kita nak cari sudut R. So, total R dan 260 ialah 360. So, kita ambil 360. Okay, total untuk sudut konjugat tolak dengan nilai yang diberi dalam soalan. Okay, dalam pernyataan. So, tolak dengan 260. So, kita dapat nilai ialah 100 darjah. Okay, so masukkan dalam rajah R ialah 100 darjah. Okay, so dapat lagi markah untuk sini. So, soalan seterusnya kita nak cari sudut yang terakhir, iaitu sudut S. Okay, so kamu nampak sini sudut S. Okay, so macam mana kita nak tahu sudut S? So, kalau kamu nampak sini ada berapa sudut yang kita cari? P, 1. Okay, Q, sudut yang kedua. R, sudut yang ketiga. Dan S ni sudut kita nak cari lagi. Dan sudut 54 ni memang dah ada dalam soalan. So, total semua ialah 5 sudut. So, kelima-lima sudut ni kalau kita tengok keliling. So, dia akan jadi satu putaran lengkap. So, kita dah faham. Bila satu putaran lengkap, total dia ialah berapa? 360. So, kita nak cari S, sudut lain dah ada nilai. So, kita tulis sajalah 360. Tolak dengan semua sudut yang dah ada dalam rajah dan yang kita cari tadilah. So, kita tolak dengan 54. Yang dalam rajah dah ada. Tolak dengan nilai P yang kita cari, 36 darjah. Kita tolak lagi dengan Q yang kita cari tadi, 144 darjah. Okay, dan kita tolak satu lagi dengan nilai R. Okay, sudut R iaitu 100 darjah. Okay, so pastikan semua nilai sudut ada dalam ni dan kamu tolak. Okay, total semua ialah 360, tolak dengan sudut-sudut yang dah kita cari dan yang dah diberi dalam rajah. So, kamu akan dapat nilai untuk sudut S. So, bila kita tolak semua daripada 360, tolak semua, jawapan akhir kamu akan dapat nilai sudut S iaitu 26 darjah. Okay, so S ialah 26 darjah. So, buat mana kat sini, sekiranya kamu tak ingat ciri sudut konjugat tu ciri dia berapa nilai, sudut pengenap berapa nilai dia, sudut pelengkap berapa nilai dia, soalan ni kamu tak boleh jawab lah. Sebab tu saya kata kamu kena hafal
nama sudut dan juga ciri-ciri sudut serta nilai sudut tersebut. Kena hafal. Nah, so saya ulang banyak kali, kamu kena hafal nama sudut dan juga nilai-nilai sudut. Okay, so kita dah sampai ke penghujung kelas. Untuk hari ini ada 3 latihan yang saya nak kamu siapkan. Walaupun banyak, sebenarnya mudah saja latihan ni. Okay, so saya nak kamu buat latih diri 8.1C. Okay, buku teks muka surat 174. Okay, so ada rajah-rajah dalam tu, kamu kena ikut lah. Kamu kena tirulah rajah dalam soalan lah. Okay, pastikan kamu lukis, tolong buat kerja kamu bagi kemas. Apa saja yang melibatkan garis lurus, tolong guna pembaris. Guna pembaris dan juga guna pensel. Okay, so latih diri 8.1C, buku teks muka surat 174. Ada rajah, so tolong ikut rajah yang diberi. Okay, so saiz sudut untuk soalan nombor 2 tu tak perlulah kamu ukur dengan jangka sudut. Just kamu ikut rajah dan tulis saja nilai tersebut. Okay, seterusnya muka surat 175. Latih diri 8.1D. Okay, soalan ni kamu baca pernyataan dan kamu nyatakan benar atau palsu sahaja. Okay, ikut arahan. Dia suruh tulis benar atau palsu. Jangan guna perkataan lain. Okay, benar huruf besar semua, palsu pun huruf besar semua. Okey, dan untuk latih diri 8.1E. Okey, muka surat 176. So untuk latih diri 8.1E ada situasi lah. Soalan berbentuk penyelesaian masalah tak ada rajah. Tapi sebenarnya kalau kamu nak faham, kamu boleh buat jalan kira kamu tu, kamu boleh buat lakaran untuk rajah supaya kamu lebih faham soalan. Okey, so ada 3 soalan. Pastikan kamu dapat jawab semua dan rujuk balik nota dan juga video jika masih tak faham ciri-ciri sudut. Okey, so sampai di sini saja kelas kita. So kita akan jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.